واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada episod yang ke-119 pada 20 Ramadan pada hari ini untuk sama-sama kita melihat dua ayat 223 dan ayat 224 pada halaman 35 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz faham khabar? Alhamdulillah saatnya kita dah masuk pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan, yang kita doakan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini untuk terus istiqamah dan kita berada di studio. Ustaz, kumpulan apa hari ini? Ya, masya-Allah, seperti biasa kita ada kumpulan daripada kumpulan Istiqamah yang terus memeriahkan lagi di studio kita My Quran Time. Alhamdulillah, tak lupa penonton-penonton di rumah yang terus sentiasa tercegak di depan televisyen ataupun dengan medsos, boleh sharekan kita pula majlis ilmu kita. Hari ini ayat tentang apa Ustaz Fas? Oh, hari ini tersasul saya sebut. Lagu pun lain tadi. Ya. Ini ayat berkaitan dengan apa yang sebenarnya objektif bagi sebuah keluarga, ya, yang perlu kita fahami. Dan mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis bagi dua ayat pada halaman 35, iaitu pada ayat yang ke-223, wanita diumpamakan seperti ladang, ya. Apakah yang dimaksudkan dan apakah kemuliaan yang Allah nyatakan objektif bagi sebuah rukun, bagi sebuah keluarga yang kita ingin sama-sama belajar pada hari ini. Ayat yang ke-224, larangan menjadikan sumpah penghalang untuk membuat kebaikan, ya. Ini perkara yang penting sangat untuk kita fahami, apatah lagi dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Mari sama-sama kita membaca ayat 223 dan 224 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran sekalian. Mari sama-sama kita fokus dua ayat sempena kita masuk 10 terakhir Ramadan ini, yang merupakan saat yang genting. Sudah pasti kita punya ibadat kita lebih kena kuat dan bertambah bilangannya, dan khusyuk kita juga mudah-mudahan dapat bertambah daripada semasa ke semasa, sehinggalah kita dapat mencapai satu hari yang begitu special yang berada di bulan Ramadan, iaitulah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Mudah-mudahan insya-Allah minta jugalah, walaupun kita menyelusuri ayat-ayat yang ada tema-tema dia, ada terjemahan-terjemahan dia, mungkin Ustaz Fah boleh bimbing juga kami sedikit sebanyak, relatekan dengan Lailatul Qadar yang kita buru pada 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah.
واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-223 dan 224 yang bermaksud isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bila-bila sahaja dengan cara yang kamu sukai. Itu adalah terjemahan bagi perkataan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Tetapi lebih daripada itu, apakah yang kita faham tentang ayat ini? Kesinambungan daripada ayat yang ke-222 iaitu hubungan di antara suami dan isteri dalam sebuah keluarga. Dan sudah tentunya ayat ini Ustaz ya, ayat yang mungkin lebih sesuai untuk mereka yang sudah berkeluarga ya. Kalau katakan ada pelajar yang masih lagi belum berumah tangga, belajar ayat ini, kita tahu bahawa ianya sebagai satu kefahaman yang Allah tidak sembunyikan dalam membina sebuah rumah tangga. Dan kita tahu bahawa susu galur kelahiran kita sebagai seorang anak adalah daripada sebuah keluarga yang dibina oleh ibu ayah dengan peraturan yang Allah maklumkan di dalam ayat 222 dan disambung pada ayat 223. Maka Allah menyatakan bagaimanakah kaedah dalam berinteraksi dengan nisaukum, iaitu wanita ataupun isteri-isteri kamu. Allah menyatakan seperti ladang. Ladang seperti seorang petani ya. Seorang petani bila ada ladang itu, dia letakkan biji benihnya, kemudian disiramnya, dijaganya. Maka inilah sebenarnya bagi seorang yang kalau tidak berteraskan kepada Al-Quran, dia rasakan bahawa hubungan lelaki wanita ini hanyalah untuk bersuka-suka dan dia tak perlu pun bertanggungjawab. Ya, tetapi bila kita melihat pada istilah harthun itu, tanaman ataupun ladang, maka ia seperti seorang petani. Bila dia dah letak biji benihnya, maka selepas itu dia perlu jaga sampailah menghasilkan panen, bahasa Indonesia Ustaz ya, dia punya hasilnya itu. Dan bagi seorang lelaki dan wanita, hasilnya itu selain daripada hubungan suami isteri itu ialah sampai kepada mungkin lahir seorang anak Ustaz ya. Jadi itu adalah satu gambaran tentang bertanggungjawabnya dalam sebuah hubungan suami isteri. Dan ia bukan sekadar untuk bersuka-sukaan semata-mata. Dan lebih daripada itu, Allah menyatakan tentang anak ini dengan perkataan waqaddimu li anfusikum, dan laksanakanlah untuk diri kamu. Apakah waqaddimu ini ya? Waqaddimu ini kalau kita tengok dalam surah Al-Hasyr Ustaz ya, Allah menyatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat ya, iaitu kamu kena perhatikan apakah yang kamu laburkan, siapkan untuk lighadin, untuk hari esok. Maksudnya dengan berbuat amal kebaikan. Maka dalam hubungan suami isteri ini, ia adalah satu amal kebaikan. Satu. Yang keduanya ialah bila hubungan suami isteri ini membawa kepada kelahiran seorang anak, itu adalah juga waqaddimu li anfusikum. Kita extend jangka hayat kita ini dengan anak yang akan dilahirkan. Dan anak itu kalau nak menjadi sebagai sumber kebaikan, ianya bukan sekadar kita suami isteri lahir anak biar begitu saja. Ya, dia perlulah dibelai, ya, diberikan pendidikan, diberikan perhatian. Kerana apa? Kerana ini adalah pelaburan untuk apa? Untuk masa akan datang, di mana si anak ini akan meneruskan kebaikan-kebaikan daripada seorang ayah, daripada seorang ibu. Jadi ini perspektif daripada hubungan suami isteri yang mungkin juga suami lelaki dan wanita yang berlaku di seluruh dunia. Perspektif Al-Quran ialah membawa kepada anak, dan anak itu adalah satu saham yang amat besar yang perlu disiapkan. Waqaddimu li anfusikum. Jadi bila Allah menyatakan perkara ini, Allah ingatkan pada kita di hujung itu, wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya
kamu akan bertemu dengannya. Perkataan mulaquh ini berbeza dengan perkataan talaqqa. Ustaz, talaqqa ini kalau saya dengan Ustaz jumpa di Karangkraf itu namanya talaqqa. Tapi mulaquh ini maksudnya ialah seorang, kalau Ustaz daripada mana Ustaz? Kelana Jaya. Saya datang daripada section 35 contohnya kan. Kita bertemu dekat Karangkraf ni sama-sama. Itu talaqqa. Tetapi kalau mulaquh ini, katakan saya dekat section 35, Ustaz datang ke section 35 ya. Maksudnya saya duduk je kat situ, Ustaz yang datang. Itu namanya mulaquh. Jadi Allah menunggu kepada kita semua, dan kita yang sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa Allah nyatakan perkara ini di hujung ini? Kerana hubungan di antara suami isteri ianya perlulah dibelai dan dijaga elok-elok, dan apabila lahirnya seorang anak ia perlu dijaga elok-elok, kerana kita ini nak tak nak kita dalam perjalanan menuju pada Tuhan. Allah akan tanya apakah yang kita buat pada pasangan kita, ya, pada suami, pada isteri, dan juga kepada anak. Adakah dia macam Ustaz lah kan, kalau Ustaz datang jumpa saya, kalau katakan semua dalam keadaan baik, projek okey, perbincangan okey, kita sukalah jumpa. Tapi kalau katakan Ustaz jumpa kepada saya, ada hutang, kan, ada kena saya tak bayar lagi sesuatu pada Ustaz, ketika berjumpa itu sama ada saya yang takut, ataupun kalau Ustaz yang berhutang, kalau Ustaz jumpa saya, Ustaz pun rasa macam nak jumpa ke tak nak jumpa ni, pasal apa? Nanti sampai saja nanti akan ditanya tentang hutang. Rupa-rupanya hutang kita adalah pasangan kita, dan hutang kita adalah anak kita. Jika ia tidak dibina dengan takwa, dan siapakah yang tak takut? Siapakah yang tak takut? Pasal jumpa Allah ni takut sebenarnya. Wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Orang beriman ikut peraturan, maka inilah perjumpaan yang dirindui. Dan bagaimanakah kita nak memastikan keluarga yang kita bina itu menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan makin rindu pada Tuhan. Ini yang kita akan lihat pada bahagian seterusnya. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya جاهينا وارزقنا تلاوته. السلام عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور 1 ঘন্টা কোরআনের সাথে Levende Ramadan odnosno 13. dana aprila. On the 2nd Ramadan, 13 April 2023. 从中午12点到1点，玉米小时来诵读古兰经。 From 12 p.m. until 1 p.m. Bersama BC Surah Al-Insan. Memanusiakan umat. Humanizing the umat. Alam al-Rahmah. 来阅读，来理解。 Word of compassion. Interact with the Al-Quran. Read. Understand. Discriminate. Effort. Proto Army. PPZ. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. في حديثي بالسيد منير سكنام. 请加入我们。 চলো আমাদের সাথে আসো। Venez regarder. Come and join us. Mari Indonesia datang dan bergabung dengan kami. Malaysia, mari sertai kami. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami kepada ayat 223 dan 224 bagaimana kita membina kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, membina keluarga, dan lebih daripada itu adalah keluarga ini menjadi nukleus untuk membina masyarakat, negeri dan negara yang bertakwa, yang bahagia. Sudah tentunya perlukan peraturan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sudah pun kita perhati ayat 223 sebentar tadi Ustaz ya, tentang ketanggungjawab ya, tentang tanggungjawab. Bila Allah menyatakan wabasyiril mu'minin, bagi orang-orang yang beriman ini berikan kabar gembira. Kerana apa? Kerana mereka adalah orang-orang yang memang akan bertemu Allah dan akan gembira. Ustaz ya, gembira. Don't worry. Don't worry. Mengapa? Kerana di atas dunia ini mereka memilih ahli keluarga, maksudnya ketika bernikah seperti mana ayat 221 adalah di kalangan orang yang beriman, dan malah apabila dalam ayat 22 itu ada peraturan hubungan di antara suami isteri, bila Allah menyatakan tentang qul huwa adza, tentang mahid, iaitu ketika didatangi haid, kerana haid itu ada kaitan dengan kelestarian bagi sebuah keluarga Ustaz. Tentang kelahiran seorang anak itu ada kaitan dengan haid. Kalau datang haid, tak adalah anak. Kalau tak ada haid, maksudnya ada anak. Jadi dengan mekanisme biologi yang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Satu ialah hubungan antara suami dan isteri. Tetapi lebih daripada itu, bila bercakap tentang harthul lakum ya, dalam pelbagai kaedah yang dibenarkan, masih perlu diberi perhatian. Pokok tidak terus tumbuh Ustaz ya. Dia perlunya disiram, dijaga, dan inilah psikologi seorang lelaki menjaga seorang wanita dalam sebuah keluarga, suami menjaga isteri. Kerana apa? Kerana ia adalah satu amal taubat daripada seorang suami, dan juga kalau si isteri juga saling membantu, itu juga adalah aktiviti bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita lihat pada ayat 222. Dan waqaddimu li anfusikum, telah pun kita bincang sebentar tadi, iaitu laksanakanlah, buatlah bekalan untuk diri kamu, iaitu bila seorang suami isteri memilih untuk mendapat seorang anak Ustaz ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah satu persediaan masa akan datang. Dan ia bukan sekadar hubungan suami isteri, tetapi ianya perlu diteruskan dengan kelahiran anak sebagai bayi, kemudian bila dia nak umur 5-6 tahun masuk tadika, masuk belajar dan sebagainya. Proses itu memerlukan kepada takwa ya. Tanpa takwa, ada orang Ustaz ya, dia anak ramai tapi dia tak sempat pun bercakap dengan anak, tak sempat pun mengajar Quran. Anak pandai baca ke tak pandai baca, faham ke tak faham, kau dah lahir kau pandai-pandai. Kan, yang itu bukan ciri orang yang bertakwa yang Allah seru dalam ayat ini, wattaqullah wa'lamu annakum mulaquh ya, bahawa sebenarnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak jumpa bapak mentua pun kan, kalau bapak mentua, kamu ni dah kahwin dengan anak aku 5 tahun, apa kau buat? Kalau bapak mentua tanya begitu pun kita dah terkejut Ustaz kan ya. Apatah lagi ini adalah Allah Subhanahu Taala yang memberi amanah ya, memberi amanah kepada seorang suami dan seorang isteri. Dua-duanya amanah Ustaz ya, bukan suami je, isteri pun kena bertanggungjawab. Ada yang kata bahawa semua dosa saya tanggung pada suami kan selepas saya berkahwin. Tak adanya kan, masing-masing bertanggungjawab untuk menjaga takwa ya. Ayat ini adalah untuk si suami, untuk si isteri, dan Allah beritahu bukan suami isteri yang dapat kabar baik, yang dapat kabar baik wabasyiril mu'minin, kepada orang-orang beriman. Sama ada si suami memilih jalan iman, si isteri memilih jalan iman, maka itulah pertemuan. Struggle ya, nak membina keluarga ini daripada sebelum kahwin Ustaz ya, nak cari belanja sampai dah ada anak, sampai nak mendidik besar, itu adalah satu perjuangan. Dan orang beriman tahu bahawa walaupun lelah, tetapi dia tetap akan terus membina atas
dasar iman. Tetapi dalam membina keluarga Ustaz, kadang-kadang adalah mula kadang-kadang bergaduh, bertelingkah. Macam mana Allah memberikan solusi? Kita lihat ayat 224 bersama Ustaz Tarmizi. Baik, insya-Allah tabarakallah. Itulah kepastiannya sama-sama dapat kita ambil pengajaran dan juga iktibar daripada ayat yang ke-223 yang besar makna dalam kehidupan kita berumah tangga, suami isteri dan anak-anak. Moga-moga kita sentiasa menambahkan ilmu agama kita sehingga kita dapat seiring. Suami isteri boleh seiring. Macam Safat sebut semalam, bertaubat. Kalau seorang bertaubat, seorang tak bertaubat, tak seiring nanti. Susah. Maka biar seiring. Dari sudut pengetahuan juga dapat seiring. Masing-masing tahu hak masing-masing, mudahan insya-Allah. Ayat 224. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-224. Dan janganlah kamu jadikan nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama adalah kebaikan, yang kedua adalah takwa, dan yang ketiga mencipta kedamaian di antara manusia. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apakah asal usul ataupun ayat ini dalam konteks apa Ustaz ya? Kita ambil dahulu dalam konteks keluarga. Dalam konteks keluarga, kalau dalam lagu P. Ramlee itu apa Ustaz? Lagikan lidah apa? Lagi kan lidah lagi tergigit. Lagi tergigit ya. Okey ya, maksudnya ini kan suami isteri. Sedangkan lidah. Sedangkan lidah. Okey nanti Ustaz nyanyian nanti ya kan insya-Allah. Jadi lidah pun tergigit ya. Jadi poinnya ialah apa? Dalam sebuah perjalanan bahtera rumah tangga itu kadang-kadang ada masa bahagia ya, ketika tenang ombaknya, dan ketika ombak membadai maka pada waktu itu mungkin akan ada kegelisahan, ada pertelingkahan, perbezaan. Jadi ketika berbeza itu ya, ketika marah Ustaz ya, bila marah di kalangan orang Arab ini sampai satu masa, kalau dalam surah At-Talaq itu dia sampai menziharkan isteri dia pasal marah punya pasal ya, ataupun dalam ayat ini sampai dia bersumpah. Ni kalau orang tak suka kan, kalau tengah emosi tengah marah tu saya bersumpah. Ini orang Arab ni ya, orang Melayu tak tahulah ada bersumpah ke tidak, tapi dalam hatinya dia bersumpah. Itu kerana apa? Kerana dia lepas ni pasal dah bergaduh punya pasal, dia tidak mahu membuat antabarru, iaitu berbuat kebajikan ya, kebajikan kepada orang lain. Maksudnya selama hari ini mungkin dia bagi pada mak ayah dia duit kan, tapi bila bergaduh dengan suami isteri, si suami katakan selama ni dia bagi kepada bapak mertua je, dia kata lepas ni kan aku tak nak lagi bagi tolong pada ayah kamu. Dah ayah kamu dah tu kan waktu tu. Pada waktu dia tenang tu ayah ayang ke apa sebagainya, tapi bila marah dia keluar perkataan tersebut. Dan apa-apa saja kebajikan kepada orang lain, kalau dia berjanji tidak mahu buat dengan nama Allah ini, maka Allah kata jangan libatkan Allah. La wala taj'alullaha urdatan. Jangan jadikan nama Allah ini sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan. Lepas ni saya tak nak bercakap dengan isteri saya ke, tak nak cakap dengan mak mertua ke, saya tak nak bantu kepada adik-beradik si isteri ke. Perkara-perkara ini mengapa boleh berlaku? Kerana kadang-kadang ada pertelingkahan, tetapi Allah menyatakan jangan guna nama Allah, jangan menyebabkan emosi tak stabil itu menghalang kita daripada berbuat tabarru dalam ayat ini. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah nisaukum harthul lakum. Kita beri perhatian pada perkataan harthun daripada root word kata akar haratha, iaitu tanaman, mencangkul sebenarnya. 14 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am, dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Waqi'ah, nak menunjukkan bahawa dalam biologi seorang wanita itu ya, ia adalah ruang untuk menanam ya benih dan akhirnya tumbuh. Tetapi bagi seorang lelaki yang bertanggungjawab, bukan sekadar tanam benih je Ustaz ya. Tanam benih tu ada juga orang yang buat perkara haram, dia letak benih je lepas tu ditinggal je kan, macam dia pergi tandas kan. Itu
kurang moral ya, tetapi Allah membawakan kemuliaan kerana ia adalah legacy untuk meneruskan keturunan dan akhirnya bertemu dengan Allah di syurga nanti. Kita belajar lagi apa lagi perkara yang tidak dibenarkan bila berkonflik, kita menghalang diri daripada beberapa perkara. Kita sambung lagi selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. دعوتك يا رحمن، دعوتك يا رحمن يسر أمورنا، دعوتك يا رحمن يسر Aku menyeru kepadamu, wahai Tuhan Ar-Rahman, agar permudahkanlah urusan kami, ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Alhamdulillah, itu sebahagian daripada qasidah lah untuk kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan ayat Al-Quran. Sebab ada yang kata, panjangnya Ustaz ni baca Quran. Ada ke mak sampai 20 harakat? 20 kan? Tak ada dalam Quran yang paling panjang berapa harakat? 6 saja kan? Oh, ini sampai dah 20, 25. Allah.
Kan? Itu bukan ayat Quran. Nanti tak boleh. Ayat Quran kita kena baca mengikut disiplin. Sebab dia adalah mengambil daripada jalur-jalur sampailah kepada sahabat Rasulullah. Ia satu benda yang sunnah yang mesti kita kena ikuti. Adapun selain daripada ayat Quran, itu bolehlah mengikut ataupun selera sedikit. Macam azan pun kita dah boleh panjangkan sedikit mat-mat dekat situ. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat, kita masuk segmen seterusnya, tajwid dan hafazan. Kita lihat ayat yang kita fokus pada kali ini sudah pastilah ayat 223 yang telah ditadabbur oleh Ustaz Tuan Fazrul kita tadi. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Menyempurnakan sifat tebal huruf ra dalam ayat yang kita baca tadi. Ada dua tempat yang kita kena tebal dalam huruf ra. Iaitulah yang pertama, nisa'ukum harthul lakum. Harthul lakum. Fa'tu harthakum. Perkataan yang sama. Ra mati sebelumnya berbaris di atas. Ra ni dia ada tingkatan martabat dia sendiri. Sebab tu huruf ra dia tak termasuk dalam huruf isti'la. Kan? Huruf isti'la huruf yang tinggi, yang tebal kan. Huruf isti'la ada berapa? Khussa, dhaghtin, kiz. Ada 7. Huruf 7 ni bila disebut suara kita meninggi. Huruf tu tebal. Seperti mana? Kha yang pertama. Yang kedua, sa. Kan sebut sa, tak boleh sebut sa. Tak boleh sebut kha. Kha, sa. Yang ketiga apa? Dad, da. Seterusnya, ghain. Okey, yang kelima, ta. Yang keenam, qaf, qa. Yang ketujuh, dha. Dalam 7 huruf ada tak huruf ra saya sebut tadi? Tak ada huruf ra. Kenapa ra tak termasuk dalam ni? Sedangkan ra juga tebal. Kenapa? Kerana ra ni huruf yang kadang-kadang tebal, kadang-kadang tak tebal. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Adapun yang saya sebut tadi 7 huruf tadi, isti'la itu sentiasa dipanggil sifat lazimah. Sifat yang mesti. Tebal dia mati ke, dihidup ke, atas baris bawah ke, tunggang langgang apa semua, dia tetap dibaca dengan tebal. Adapun ra ni ahyanan. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Ada baris atas tebal, ra. Baris bawah, ri. Nipis pula. Ni keadaan dia mati. Kalau keadaan dia mati macam mana? Ra tu bila dia mati, tengok sebelum dia. Macam mana kedudukan dia. Kalau kat sini, hartha. Ra mati sebelum dia berbaris di atas, maka hukumnya tebal. Tafkhim dibaca dengan tebal ra itu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. 1, 2, mula. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Hartha. Cuba sebut hartha. Harthakum. Ha, ra. Ha, ra. Hartha. Ra tu ditebalkan. Tak boleh baca harthakum. Banyak juga baca macam tu. Tak boleh har. Walaupun ha tu betul nipis, ra tu kena letak tempat yang sepatut. Gitu. Jangan sampai berlebihan sangat, sampai jangan macam tu. Biasa saja mulut tu, jangan terlalu muncung, nipis sangat. Jadi kita ra tu tebal tu tak semestinya kita kena muncungkan mulut. Hartha. Yang tebal datang daripada dalam. Suara kita dalam ni, dekat pangkal lidah kita terangkat ke atas. Dia bukan haur, bukan. Dia haur. Bahagian pangkal kita terangkat ke atas, suara kita menghala ke atas. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum
حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه kita dah sebut huruf ha itu agak lemah, lebih lagi dia datang sebelum dia ada huruf mat. Mulaquh. Cuba kita matikan ha itu dalam keadaan ha itu nipis. Jangan mulaquh. Jangan dalam keadaan kita muncul lagi. Muncul tu kerana bagi depan, qaf bagi depan, qu. Kemudian ada waw mati. Panjang tu tak apa. Mulaquh. Bila kita sebut ha, mulut kita kembali asal center balik. Dia akan keluar ha yang cantik dan ha yang nipis. Mulaquh. Wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. Begitu. Kalau mulaquh jangan muncul. Okey, kerana muncul tu kerana bagi depan saja. Muncul mulut dalam baca Quran adalah keadaan dua keadaan saja. Iaitulah bagi depan, tu, bu bagi depan. Dan ismam. Bacaan ismam dalam surah Yusuf. Yang lain tu tak ada muncul. Kalau kita baca sampai macam tu tebal, dia bukan huruf bagi depan, tak boleh. Dia harthakum, boleh bergerak mulut sikit je. Harthakum gitu je. Jangan itu dah lebih. Kerana sifat tebal tu bukan datang daripada mulut, dia datang daripada kerana pangkal lidah kita terangkat ke atas. Suara kita tu menghala ke atas. Dia tidak itu Melayu huruf O. Itu mulut. Dia dia kat atas. Nampak beza suara tu? Demo ni. Contoh. Ada itu dah kaisuma jiwa aku. Okey, last kali. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وبشر المؤمنين. Alhamdulillah, terima kasih semua. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. My Quran Time. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
هجينا وارزقنا تلاوته Jom sertai World Quran Hour 1 jam bersama Al-Quran pada 22 Ramadan bersamaan 13 April 2023 daripada 12 hingga 1 tengah hari bersama BC Surah Al-Insan memanusiakan ummah, dunia yang berbudi dan penyayang, interaksi bersama Al-Quran, baca, faham, amal. Malaysia, mari sertai kami. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who are وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 223 dan ayat 224 bagaimana membina kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga, dan lebih daripada itu ia adalah satu peluang untuk kita membina kebahagiaan di peringkat masyarakat apabila Allah menyatakan pada ayat 224 ya wala taj'alullaha urdatan liaimanikum, iaitu jangan jadikan nama Allah ini sebagai penghalang kepada sumpah-sumpah sebagai sumpah-sumpah bagi kamu. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat 224 untuk sama-sama kita melihat konteks ayat ini, bagaimana ianya menjadi hidayah dalam membina keluarga yang bahagia, dan juga ia ada kaitan juga dalam kehidupan kita berorganisasi dan bermasyarakat. Ayat 224 sekali lagi bersama Ustaz Tarmizi. Baik, auzubillahi minasyaitanir ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, ini adalah panduan bagaimana tentang hukum sumpah Ustaz ya. Aimanikum ini adalah satu sumpah ataupun aiman daripada perkataan yamin, iaitu tangan kanan. Tangan kanan ini apabila kita sudah pun berjanji dengan seseorang, maka janji itu adakah ianya sah ataupun tidak? Ya, janji ataupun sumpah, saya sumpah saya tidak mahu bagi anak yatim makan contohnya, ataupun saya dah berjanji dah dengan diri saya tak akan bantu bapa mertua. Kan, bapa awak contohnya kan. Kerana apa? Rupanya si suami dan si isteri ni ada sedikit pertelingkahan, ada perbezaan pendapat yang menyebabkan si suami ataupun si isteri pun, lepas ni saya tak nak lagi masak untuk awak contohnya kan. Ini bergaduh punya hal ni. Lepas tu adakah kena masak? Kalau ikutkan pada ayat ini, Allah kata jangan jadikan Allah, masukkan Allah dalam satu sumpah ataupun perjanjian untuk seseorang itu tabarru, untuk berbuat kebaikan pada orang lain, wa tattaqu, berbuat kebaikan takwa pada diri sendiri, wa tuslihu, untuk mendamaikan dua pihak yang bertelagah. Jadi perkara ini perlu kita faham. Kerana apa? Kerana kadang-kadang ada orang yang buat begitu Ustaz ya. Dia bergaduh suami isteri ataupun dekat dalam syarikat lah contohnya. Dia dah bergaduh dengan bos ke dengan apa. Betul, dia kata selepas ini saya tak ada lagi dah saya nak bantu kepada orang-orang dekat organisasi, tak ada. Saya datang kerja, balik kerja, itu je. Saya tak akan tolong lagi pasal saya memang marah. Saya dah berjanji pada diri saya, kerana selepas bos marah saya tak nak lagi buat kebaikan kepada staf yang ada. Itu sebenarnya dia melibatkan Tuhan dalam perjanjian ataupun sumpahnya. Allah kata jangan diteruskan. Ya, kalau katakan dia perlu langgar kepada sumpahnya, langgar, tetapi dia kena bayar kafarah lah Ustaz ya, pasal sumpah ini adalah antara tradisi yang amat kuat di kalangan orang Arab. Ya, mungkin di kalangan masyarakat Malaysia jarang sikitlah kita bersumpah, tapi ada juga yang dia kata bila sampai aku bersumpah, dan bila bersumpah dengan nama Allah, hanya perkara-perkara kebaikan sahaja yang kita boleh libatkan nama Allah, bukan untuk
menghalang daripada tabarru, berbuat kebaikan kepada manusia lain. Wa tattaqu. Wa tattaqu ni saya lepas ni saya dah tak nak dah derma-derma dia dah. Kan, pasal awak punya pasal ni saya buat baik pun awak kata saya macam ni, begitu kan. Kalau saya buat jahat pun saya ni baik, saya tak payah buat baik. Perkataan itu sebenarnya adalah perkataan yang hanya emotional, jangan libatkan Tuhan dalam perkara tersebut. Malah kena bertaubatlah Ustaz ya, perkara ini. Kerana ia adalah suatu perkara yang boleh berlaku dan banyak berlaku kan di dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam masyarakat yang Allah boleh bacalah kita ni. Kita ni kalau waktu okey, dia macam-macam boleh kan. Itu sebabnya kalau kita lihat bagaimana Allah memberi ganjaran kepada orang bertakwa ini bighairi hisab. Pasal memang Allah pun akan beri kebaikan kepada orang yang bertakwa. Jadi manusia ini kalau katakan suami isteri itu dia membantu, senyum selalu, tak ada marah-marah, si suami pun akan belanja untuk raya nanti Ustaz ya. Berapa pasang baju nak boleh beli. Kan. Tetapi kalau dah mula bergaduh ke kan, kalau adik-beradik ke dekat dalam pejabat ke, kalau dah mula bergaduh, daripada nak bagi bonus tarik balik bonus tersebut ya, duit raya dah letak dalam sampul, simpan terus. Pasal apa? Pasal rupanya sudah berjanji li aimanikum, dah janji dah aku takkan buat baik pada dia ni, baik aku bagi pada orang lain, padahal ini adalah pasangan ataupun ahli keluarga. Wa tuslihu. Apa maksud wa tuslihu? Iaitu mendamaikan dua pihak ya. Maksudnya selepas dia bergaduh dengan seseorang itu, dia tak nak lagi dah untuk terlibat dalam apa-apa operasi mendamaikan antara dua pihak. Sama ada suami isteri itu nak damai, dia tak nak terlibat, ataupun mungkinlah adik-beradiknya itu ada bergaduh. Biar lantak adik-beradik awak. Kan. Saya punya adik-beradik saya jaga. Awak punya adik-beradik buat apa? Dengan awak pun benda-benda begitu adalah perkara yang perlu kita jaga ya, kerana apa? Memanglah tadi apa Ustaz? Lidah lagi kan tergigit kan. Perasaan marah, tak puas hati tu biasalah ya sebagai manusia, tapi kita kena ingat bahawa apa? Wallahu sami'un alim. Allah mendengar apa yang kita janji, yang kita sumpahkan, dan Allah lebih mengetahui. Kita ada agenda untuk menjatuhkan pasangan ataupun orang dalam pejabat ke apa ke, ataupun sebenarnya kita nak berbuat kebaikan kan. Kalau kita nak buat kebaikan, tersilap sumpah, tersilap janji, sila taubat balik semula, kerana Allah mengetahui agenda kita menyatakan sesuatu sumpah ataupun janji. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, kita santuni dan berkasih sayang kepada isteri, pasangan dalam memenuhi semua tuntutan. Yang pertama. Yang kedua, jauhi zina dan jalani pernikahan agar generasi umat terus berkembang. Disebabnya bagi golongan wanita, jangan benarkan suami berzina dan jangan pula suami benarkan si pasangan untuk berzina, dengan memberi peluang ya kepada masing-masing berbuat perkara yang halal. Dan yang ketiga, jaga ucapan dan tidak bersumpah dengan sesuka hati, kerana ianya adalah sesuatu yang ditemplak dalam ayat 224. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allah pimpin dengan hidayah daripada hari ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul العفو فاعف عنا وعن والدنا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada bulan Ramadan al-Mubarak ini, dan kita belajar dua ayat yang amat besar dalam membina sebuah keluarga, dan ia juga akan terpancar dalam sebuah organisasi, dalam masyarakat, dalam negara. Apabila seseorang itu bersifat emosi ataupun tak stabil, jangan sampai melibatkan Tuhan untuk kita berjanji, bersumpah tidak melakukan kebaikan, takwa dan juga
kedamaian. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang ya pada nombor yang tertera, kerana kita yakin bahawa dengan sumbangan tuan-tuan ini kita dapat menghasilkan Quran Time 2.0 dan kita ingin sebarkan lagi mesej Quran agar setiap keluarga, setiap pasangan memahami satu demi satu ayat dalam Al-Quran, dan selepas ini jika ada bertelingkah jangan sampai bersumpah, jangan sampai berjanji untuk tidak melakukan kebaikan, takwa dan juga perdamaian dalam sesebuah rumah tangga. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين